Atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Mada Ya'ni I'timadi fil Islam, apa artinya saya mengenal Islam, yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Fatih Yakan. Masih lagi perbincangan kita pada bahagian yang kedua, apakah artinya saya menggabungkan diri dengan harakat Islamiyah. Bab yang pertama, saya mesti hidup untuk Islam. Muka surat 101, kitab lama 101. Tajuk dia saya mesti hidup untuk Islam.
Cari tajuk dulu. Biasa kitab macam tu dia dah khatam tu. Berapa? 118. Kitab mana tu? Dia ada 3-4 jenis kitab tu. Itu 118. Cuba tengok sana. Faham tak? 111. Ayat tu 111. Yang tu 116. Lagi. Yang ni 101. Dia dekat ayat dia. Mana tadi mak? Dalam konteks ini, walaupun Islam sama sekali tidak melarang mengkaji, menyelidik, menciptakan, menghasilkan sesuatu, namun ia seharusnya dilakukan dengan syarat-syarat. Betul tak kat situ? Ada? Betul kita berhenti story tu? Dalam konteks ini, depan. Dia golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk akhirat. Yang tu 101. Yang ni 101 mak. Ada 113. Berapa muka surat? Tu buku apa? Oh, aku tulis. Ha? 114, 18, 15. Minta maaf, hari Sabtu Ahad dia tak apa dengar. Itulah dia banyak bukan banyak versi, dia banyak cetakan. Cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga. Lepas tu setiap kali cetakan tu pula dia berubah kedudukan apa semua sekali. Dia bukan berubah kulit je. Betul dalam konteks ini. Dah jumpa Okey. Perbicaraan kita masih lagi membicarakan pembicaraan kita mengenai perkara yang ketiga. Manusia ni ada terbahagi 3 golongan. Itu maksud dia. Manusia terbahagi 3 golongan. Golongan yang pertama iaitu golongan yang hidup hanya semata-mata dunia. Dia hidup hanya memikirkan makan, minum, shopping. Ni orang pertama. Hidupnya fikir tu je. Golongan yang kedua iaitu golongan yang sesat antara dunia dan akhirat. Dia tak tahu tujuan hidup di atas dunia dan dia tak tahu matlamat dia ke akhirat. Nak kata dunia pun taklah berjaya hidup atas dunia. Nak kata akhirat apatah lagi. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga iaitu golongan yang menganggap dunia ini adalah ladang tanaman untuk akhirat. Yang menjadikan golongan ni, dia menjadikan hidup dia tu, saat detik kehidupan yang dilaluinya tidak ada lain kecuali hanya semata-mata mencari untuk kebahagiaan akhirat. Dalam konteks ini, walaupun qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum. Dalam konteks ini, walaupun Islam sama sekali tidak melarang mengkaji, menyelidik, mencipta dan menghasilkan sesuatu. Apa maksud menghasilkan sesuatu ni mak? Dekat atas tu nampak tu. Kita balik perenggan sebelum dia. Ni ayat ni dah terpotong ni. Tengok balik seperenggan sebelum dia. Kenyataan ini telah dibuktikan dengan sebahagian besar ciptaan-ciptaan kemajuan zaman moden ini, dan kebanyakan hasil perahan daya fikiran manusia bertujuan untuk menyogokkan kepada manusia kelazatan dan kerehatan jasmaninya, bukan bertujuan untuk membangunkan alam sejagat ini dengan nilai-nilai kebaikan, kedamaian dan ketenangan. Kemajuan alat-alat rekaan baru seperti kereta, pesawat terbang, mesin basuh, peti sejuk, alat pengering, alat perahan, alat penggilap, penyapu sedut. Penyapu sedut apa mak? Oh, saya bayang penyapu, lepas tu dia sedut. Macam mana penyapu sedut tu? Alat-alat solek, perabot rumah, pakaian, alat-alat hiburan, malahan ribuan ciptaan yang dihasilkan oleh kilang perusahaan yang moden dan canggih pada hari ini, semuanya bertujuan memberikan kerehatan dan keselesaan kepada hidup manusia.
Okey, semua yang kita buat tadi, itu maksud perenggan sebelum tu, menggambarkan kemodenan dan keduniaan. Tapi dalam konteks ini, walaupun Islam sama sekali tidak melarang mengkaji, melidik, mencipta, menghasil sesuatu, namun ianya seharus dilakukan dengan beberapa syarat. Jadi Islam dia tak larang kita buat mesin basuh, dia tak larang kita buat penyapu sedut. Jadi semuanya itu tidak ada larang dalam Islam. Walaupun tidak dilarang dalam Islam, kita berhadapan dengan kemodenan, mendepani kemodenan, ataupun mengambil kemodenan, ataupun dalam konteks melakukan sesuatu perkara yang jauh membuatkan seseorang itu lebih selesa hidupnya. Islam tak dilarang. Tapi walaupun Islam tak melarang perkara-perkara tadi, tetapi ada syarat-syarat yang perlu kita lalui. Itu maksud dia. Syarat yang pertama, dengan kadar yang tidak membawa manusia kepada kemudaratan atau bahaya. Kemodenan tadi boleh, tetapi model yang tidak membawa kepada mudarat dan juga bahaya. Maksud mudarat dan bahaya ni baik secara fizikal sehinggalah sampai kepada spiritual, i'tiqad dan akidah. Itu penting tu. Boleh kita mendepani kemodenan ataupun mengambil kemodenan tadi. Mesin basuh kan, ni makin lama orang dah tak basuh. Dulu mula-mula basuh kat mana mak? Kat sungai, kat perigi. Lepas tu lepas perigi sungai, basuh kat mana mak? Bilik paip air. Mula-mula pakai sungai, lepas tu pakai perigi. Lepas tu daripada perigi pula pakai ni apa? Pump. Lepas tu dah pump pula, ada pula mesin. Dan mesin pula mak sekarang, lepas daripada tu dia pakai bilik air dalam rumah. Bilik air dalam rumah. Lepas tu daripada bilik air dalam rumah ada pula mesin basuh. Dulu mesin basuh apa panggil? Yang dua colok tu kan. Ada pengering, ada pengisar dia tu kan. Pengisar, pengering dia. Lepas tu daripada situ pula sekarang ni ada pula auto. Masuk satu lubang. Dulu dua lubang, satu lubang kering, satu lubang basuh, satu lubang kering. Itu pun tak berapa nak kering, perah buang air. Lepas tu ada pula yang satu lubang basuh siap kering. Sekarang ni pula mak, kita tengah tunggu satu mesin baru untuk dikeluarkan, tak lagi siap lipat. Ya mak betul, siap lipat. Cuma kita sekarang ni tengah tunggu. Lepas je mesin basuh siap lipat tu pula mak, kita tengah tunggu. Semua mak-mak kita stroke. Kenapa stroke? Mak? Dah tak bergerak lah, duduk keras saja. Model ni penting. Boleh tak ada masalah. Tapi jangan sampai datang mudarat. Itu syarat yang pertama sekali dalam mengambil kemodenan. Jangan sampai mudarat dan bahaya. Mudarat dan bahaya ni dengan makna dua mak. Yang pertama fizikal ni tubuh kita, zat kita ni jangan bahaya sampai tubuh kita dah sampai malas. Malas dia tahap orang stroke pun tak malas macam tu. Aku yang stroke pun tak malas macam tu. Dia sihat dah macam orang stroke, duduk tegak, kelip mata. Kenapa yang? Penat betul kelip mata bang. Kelip mata tu penat dah sampai tak macam tu. Dia sebab mak patut bersyukur mak, sangat-sangat bersyukur. Bersyukur pada Allah. Mak duduk kat rumah tinggi ni kan, ni secara tak langsung memang nampak, ya Allah, mak duduk kat atas tu, mak tengok orang rumah sebelah kan, bagus dia turun tak turun naik kan. Tapi ni mak, setidak-tidaknya Allah dah bagi mak kesihatan yang baik dengan banyak berjalan. Awak lift rosak, hikmah tu. Kena tu sebabnya hidup ni dia kena fikir positif. Bila dia fikir positif, dia akan dapat positif. Bila dia fikir negatif, dia akan dapat negatif. Dia tu je mudah dia. Kalau kita cari positif, macam contoh mak, cuba bayangkan tiket awak 11 sampai tinggi 17. 17. Aku dah cakap dah jangan tinggi-tinggi. Konon-konon masa beli rumah dulu mak dengan abah tak ada anak lagi. Kan, bila beli rumah tu mak dengan abah tak ada anak. Cuba bayangkan tentang baru lepas kahwin, kita nak duduk yang rezeki Allah bagi, duduk di awang-awangan. Alamak, lepas anak satu mak, orang asam punya waktu. Bukan dia nak dukung, aku yang dukung.
Jadi gitulah, dia apa benda yang kita lihat. Kalau kita lihat secara perkara, sesuatu perkara itu dengan positif, maka kita akan dapat positif. Masa dapat positif mana? Setidak-tidaknya dia tak jadi beban. Kita akan rasa lapang dengan cara fikir kita tadi, fikir baik. Ya Allah, Alhamdulillah, masih baik lagi rumah kita dibandingkan walaupun rumah tu liftnya rosak. Daripada orang duduk dekat apa mak, bawah jambatan kan. Hari ni bawah jambatan tu mak sesak mak, bergebuk-gebuk sampai bergaduh-gaduh, berbunuh mak. Baik-baik rumah bawah jambatan tu. Dulu orang berebut nak beli rumah kan. Sekarang ni rumah jambatan tu berebut. Dia cuba lah, mak tarik je kotak tu bawa bawah jambatan. Tengoklah lepas ni ada orang serang pakai parang. Nampaknya permohonan terlalu tinggi rumah bawah jambatan tu. Jadi kita rasa bersyukurlah pada Allah. Walaupun itu sebabnya hidup ni perlu ada rasa syukur. Jadi kita ambil benda-benda tadi tak boleh, apa, tak ada masalah. Tapi dua benda tu kena pastikan. Tu fizikal. Spiritual pula, roh kita, etikad kita, akidah kita. Mesin basuh rosak. Satu hari tiba-tiba mesin basuh tadi rosak. Bila rosak mak minta tolong abah perah baju. Abah kata, alah perah je pun. Awak jangan macam-macam awak tak perah, awak tak tahu. Betul kan? Alah mesin basuh tu pun dah mula dia mungkit-mungkit apa semua, mak mungkit. Lepas tu kan, bapak saya, tok saya dulu, abah katalah dekat sungai aku yang angkat, bukan tok dia yang angkat, bukan dia yang angkat, tok dia yang angkat air dulu. Sekarang kira baru mesin basuh. Mak kata, yalah selama ni 20-30 tahun awak kahwin dengan saya tak pernah bawa perah baju gaduh. Last kali cerai. Ni mudarat. Jadi hati-hati. Walaupun nampak benda ni macam contoh kelakar mak kan, tapi realiti berlaku dalam masyarakat ni. Walaupun kita nampak benda tu simple, tapi orang bergaduh berparang suami isteri mak. Ni sekarang ni zaman main bakar-bakar je. Suami tak puas hati dengan isteri, dia bakar isteri. Isteri tak puas hati dengan suami, dia racun dekat dalam nasi tu. Baik-baik mak tu kalau mak baca berita mak hari ni, tiap-tiap hari ada masalah bunuh suami isteri. Jadi berhati-hati. Jadi jangan benda-benda kecil, benda-benda simple macam tu. Ada Islam garis pandukan pada kita tentang rumah tangga, mana yang perlu kita pertikaikan, mana perlu kita bisik, mana perlu yang kita boleh tu, benda yang bersangkut paut dengan hak Allah, perkara yang bersangkut paut dengan syariat Allah, apatah lagi yang bersangkut paut dengan akidah. Itu perlu kita pertikaikan. Rumah kita dia tak sembahyang, dia lambat sembahyang, itu kita kena bisik. Kalau setakat dia tak perah tu lantak kau lah, aku nak masuk syurga, kau nak masuk syurga, kau perah, kau tak nak masuk syurga, kau tak payah perah. Kan selesai masalah. Kenapa pening kepala gaduh sampai 7 keturunan tu? Itu yang pertama mak. Yang kedua, dalam bentuk yang boleh mendatangkan kebaikan dan kebajikan dalam masyarakat. Artinya kerja-kerja tersebut harus diperhatikan daripada segi persesuaian dengan syarak dan akhlak. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua tu pastikan perkara tadi betul-betul mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Ada manfaat dia. Itu sebab hidup kita, daripada dua syarat tu mak, kita akan dapat tahu bahawa hidup kita tu, apa yang kita nak buat, pastikan manfaat tak mudarat. Manfaat tak mudarat. Apa manfaat dia dan apa mudarat dia, ada nilai kat situ. Timbangan yang perlu kita buat dalam setiap hidup kita. Macam contoh katalah gini, lalu yang orang pening kepala lah, orang pening kepala. Yang kadang-kadang orang pening kepala, benda yang paling besar orang pening kepala dalam masyarakat ni apa mak? Politik. Contoh paling pening kepala bila sebut politik, semua pukul kepala kan, kepala. Jadi dia sampai pilihan raya, katalah ni contoh lah, sampai pilihan raya kita tak tahu nak pilih kan, yang ni pun tak betul, ni tak betul, ni tak betul lah. Kat situ nilai yang tadi tu, mana mudarat, mana manfaat. Sejauh mana manfaat? Manfaat dia tak ada. Ni pun tak betul, ni tak betul, ni tak betul. Tapi mudarat dia sejauh mana? Di antara ni, mana yang mudarat paling kecil? Kalau katalah tak ada manfaat, lihat nilai pula mudarat. Dalam banyak-banyak tu mana pula mudarat? Kalau kata mudarat, semua ada mudarat. Tapi dalam banyak mudarat tu pula, mana mudarat yang paling kecil? Paling kecil sekali, paling kurang. Dekat situ cari nilai kita lihat. Tapi apa sekalipun yang kita lakukan, mesti perkara pertama sekali, pastikan dia manfaat dan dia tidak mudarat. Tapi kalau katalah manfaat tadi kita tak dapat cari manfaat tak ada, mudarat dah ada, maka ketika itu nilailah sesuatu itu dengan mudarat yang paling kecil ataupun paling kurang. Itu cara nilai dia tu. Itu dua syarat mak. Dua syarat
yang telah digaris pandukan oleh para ulama dalam kita mengambil kemudian tadi. Mesti perkara pertama, dia tidak mendatangkan mudarat dan tidak menyakitkan, tidak membahayakan, dan yang kedua, dia mestilah mendatangkan manfaat. Jadi macam mesin basuh tu, mudarat ke manfaat? Mudarat ke manfaat, Mak? Manfaat. Itu masalah. Handset, mana saya tahu dia punya gerak-gerak macam tu je. Manfaat, ada manfaat, ada mudarat. Kalau katalah dia guna tu boleh mendatangkan manfaat lebih daripada mudarat, mudarat tetap ada. Dia sebenarnya apa sekalipun ada manfaat, ada mudarat. Tetapi sejauh mana kita ambil manfaat dia, sebesar mana manfaat yang kita ambil sehingga dia mendatangkan manfaat, dan sejauh mana kita cuba menghindari seminimum mungkin mudarat tadi. Begitu juga, jangan kita nilai hanya semata handset. Makan pun, Mak, contoh makan tu, makan tu ada manfaat, ada mudarat. Sehingga kan hari ni kalau kita pergi hospital, Mak, 99% penyakit yang ada kat hospital tu semuanya, kebanyakan 99% itu adalah berpunca daripada makanan. Yang kita nak kata, oh makanan, tak, makanan ni lagi di punca penyakit. Itu yang Nabi SAW sangat memberikan penekanan tentang makanan. Sampai ke Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala suruh kita makan, minum, tetapi pastikan makan kita tadi makanan yang halal lagi baik. Halal bukan hanya semata halal, tapi kena baik. Kalau Allah Ta'ala hanya memberikan penekanan tentang halal, maka sudah pasti kacang itu baik. Tapi disebabkan Allah nilaikan juga tentang baik, maka kacang tu bukan semua orang boleh makan. Orang go out tak boleh makan. Itu dia punya kira-kira dia. Ya, Mak? Ada orang terasa ke? Sorry, Mak, tak tahu, saya tak tahu. Saya tak tahu apa yang sedang berlaku. Dalam hubungan ini, Imam Hasan Al-Banna di dalam risalahnya Kemana Kita Menyeru Manusia mengatakan, demi Tuhanmu, dalam risalah Kemana Kita Menyeru Manusia, ni kitab dia, kitab penulisan Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni siapa, Mak? Hasan Al-Banna ni orang yang bertanggungjawab dalam mengasaskan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Jadi bila bila jatuh saja kerajaan Osmaniyah 1924 di Turki, kemudian 1942 ke 42 kalau tak silap, ketika tu Islam dalam keadaan seperti anak yang tidak ada ayah. Jadi ketika itulah tumbuhnya gerakan-gerakan Islam. Di antara gerakan Islam yang lahir pada tahun 40-an itu, iaitu Ikhwanul Muslimin. Kita di Malaysia pun ada gerakan Islam pada tahun 48. Tertubuhnya satu gerakan Islam di Malaysia, di Tanah Melaya masa tu. Di Indonesia pun ada. Tahun 40-an tu memang semua gerakan Islam tumbuh. Termasuk Hamas yang sekarang orang sebut Hamas. Hamas tu pun dia tertubuh tahun 40-an oleh Syekh Ahmad Yasin. Tu di antara bukan Syekh Ahmad, sorry, bukan Syekh Ahmad Yasin. Allah Selamat. Izzuddin Qassam. Syekh Izzuddin Qassam. Tu di antara orang yang mengasaskan Hamas ataupun dipanggil Qassam. Tu dia. Jadi Hasan Al-Banna di Mesir, Mak, dia pengasas kepada Ikhwanul Muslimin, mengatakan, demi Tuhanmu, wahai saudara yang dimuliakan, adakah umat Islam memahami pengertian ini? Apa maksud pengertian ini? Daripada kitab Allah, iaitu Al-Quran, yang menyebabkan jiwa mereka akan menjadi tinggi, semangat mereka akan meningkat, malahan mereka akan bebas daripada belenggu kebendaan. Mereka akan terhindar daripada godaan syahwat, keinginan nafsu, serta menjauhi perkara-perkara yang sia-sia dan tujuan-tujuan yang penuh kehinaan. Dengan kefahaman ini, mereka dapat meluruskan
tujuan dan haluan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ikhlas mempertahankan kalimah Allah, berjihad pada jalannya, menyebarkan agamanya dan mempertahankan syariatnya, atau sebaliknya mereka ditawan oleh syahwat dan menjadi hamba kepada kerakusan nafsu serakah. Seluruh impian mereka hanyalah untuk mengisi uncang perut dengan makanan yang lazat, kenderaan yang cantik, pakaian yang indah, perempuan yang gebu jelita, tidur yang nyenyak dan gelaran yang kosong. Ini dia bangkitkan persoalan tadi. Kalau kita ambil kemodenan tadi, sejauh mana kemodenan tadi mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada diri kita tadi. Kalau dia datang sebagai satu kebaikan yang membuatkan kita itu semakin dekat pada Allah, semakin ringan kita melakukan ketaatan, dan semakin kuat gerakan kita dalam berjihad menegakkan agama Allah SWT, maka ahlan wa sahlan, ambil kemodenan tadi. Tapi dengan mengambil kemodenan tadi membuatkan kita semakin jauh daripada Allah, semakin kita rasa berat dalam melakukan ketaatan, semakin kita jauh hati kita untuk melaksanakan jihad, maka ketika itu lebih baik jauhkan diri daripada kemodenan. Kita ambil contoh paling mudah gini je lah. Macam contoh hari ni handset. Handset lah, kita ambil handset. Bukan kita nak burukkan handset. Boleh kita pakai handset, tak ada masalah, semua ada handset. Tapi sejauh mana kepekaan kita terhadap ataupun manfaat yang kita dapat daripada handset. Saya ambil contoh masalah dalam isu ukhuwah. Ukhuwah. Apa ukhuwah? Ini bukan surah ukhuwah. Ukhuwah silaturahmi. Silaturahmi tu mak kita ambil. Dulu kita nak tanya khabar pakai surat. Kita nak tanya khabar pakai surat. Hari ni kita nak tanya khabar WhatsApp mak, video call mak. Ni 5 tahun lagi mak tak percaya mak tengoklah. 5 tahun lagi siap boleh. Masak apa tu? Sambal petai. Nak rasa, nah dia bersua dekat skrin tu. Boleh ambil pula dekat apa ni? Dekat handset tu je kan. Nah, boleh ambil pakai yang tu je. Tak payah tengok 5 tahun lagi insya-Allah. Dengan izin Allah lah, kalau izinkan. Kalau tak izin tak adalah. Cuba bayangkan mak, sekarang ni boleh video call. Tapi sejauh mana ukhuwah kita hari ni? Mana lebih baik daripada dulu? Dulu dengan sekarang mana lebih baik? Cuba bayangkan mak, hari ni video call. Hari ni video call mak. Berapa orang anak yang tanya khabar mak ayah? Ada ke? Makin kurang. Nak kata tak ada, tak boleh lah, marah orang tu. Makin kurang mak. Makin hari makin penuh rumah orang tua tu kan? Makin lama makin penuh rumah orang tua tu. Hari ni mak, bukan tahfiz tu seperti apa panggil dulu. Kalau dulu tahun 90-an, tahun 2000, orang panggil tahfiz ni seperti apa ni, cendawan tumbuh pada pagi hari. Ni akhir ni mak, rumah orang tua tumbuh seperti cendawan tumbuh pagi hari. Hari ni banyaknya, teruknya hari ni. Padahal canggih. Ini yang Syekh sebutkan ni yang Syekh Hasan Al-Banna sebutkan pada kita ni. Kecanggihan tadi bukan kita tolak, tapi sejauh mana. Dulu mak, zaman dulu, orang dulu. Jangan kita sebut zaman Rasulullah SAW. Jangan kita bicarakan 300 tahun 11 tu. Selepas tu 500 tahun daripada sekarang. Maksudnya kalau kita ambil 500 tahun daripada sekarang ni, lebih kurang dalam zaman tu zaman Hang Tuah. Tahun 500 tahun. Tahun 15. Tahun 15 tu mak. Waktu tu manusia mampu memikirkan pembinaan tamadun. Kita nak buat tamadun apa? Kita nak buat negeri apa? Kita nak buka negara apa? Dulu kan, dulu orang bicara tentang pembukaan negara, orang bicara tentang pembukaan negeri, orang bicara selepas daripada tu pula perbicaraan tentang nak buka kampung. Tok saya buka kampung ni. Kan, tok saya yang kau buka apa? Nampak tak orang dulu mak, macam mana dia orang punya semangat yang kuat. Bagaimana semangat dia kuat? Semangat dia boleh kuat disebabkan apa? Bukan ditolak tamadun, bukan ditolak kemodenan, tetapi dengan keadaan bersusah payah. Kehidupan yang susah payah tadilah membuatkan jiwa yang kuat. Dulu kecil-kecil pergi cari kayu api. Dulu kecil-kecil main kat lumpur, kat sungai. Dulu kecil-kecil mak kena rotan 3 tahun, 4 tahun dah kena rotan, kena belasah. Kena belasah mak. Yang mak pula bebel. Ayah rotan, mak bebel. Dulu macam mana asuhan pendidikan dulu-dulu?
500 tahun dulu. Kemudian makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin kurang. Pemikiran semakin berubah. Manusia semakin lama semakin malas nak berbicara, malas nak bercakap, penat bercakap, penat nak berbeletih. Yang mak pula dah penat beletih. Sampai ke satu golongan, mak tu dah penat. Bukan mak tu dah penat, mak tu dah tak nak beletih. Macam tu. Ayah pula dah tak nak rotan. Hari ni pula sampai satu masa, bapak rotan anak, bapak kena saman. Mak rotan, mak beletih, mak kena saman, mak boleh kena saman. Cuma anak-anak masih lagi tak ada, dia tak tahu sebenarnya pasal benda tu. Kalau dia tahu tu mak beletih pagi-pagi, dia saman mak. Tapi hari ni mak, jangan kata nak bicara dalam pembinaan tamadun, jangan kata nak bicara tentang bina sebuah negara, jangan kata nak bicara tentang bina sebuah kampung, nak mempertahankan rumah tangga pun dah tak mampu lagi. Jangan kata nak mempertahankan rumah tangga, nak membina rumah tangga pun hari ini dah tak mampu. Betul tak? Hari ini nak bina rumah tangga pun tak mampu. Berapa ramai anak kita hari ni gentleman kahwin mak pakai duit sendiri. Berapa ramai hari ni ayah-ayah merungut, mak merungut. Ayah merungut, mak merungut. Dulu aku kahwin, aku cari duit. Ni anak kahwin, aku juga yang cari duit. Dia penat lah mak. Akhirnya semuanya mak, semua ayah. Dan semua duit mak, semua duit ayah. Akhirnya bila sampai kat rumah tangga, dia rasa tak sedap mak, dia pun belah. Yang pergi bercerai secara rasmi satu hal, yang belah terus tak tali tak tergantung. Macam mana mak? Gantung tak tali. Susah lah bahasa Melayu ni. Saya ni orang Papua, bahasa Papua senang. Gantung tak tali mak hari ni. Tengok, saya baca satu borang, ada satu borang. Saya baca satu borang. Terkejut saya tengok borang tu. Dia bahas tentang isu cerai. Cerai berdaftar, cerai berdaftar, cerai tak berdaftar, cerai normal, cerai segera. Ada cerai segera. Tu. Itulah mak. Sekarang ni kalau pergi pejabat pergi mahkamah, dekat mahkamah tu ada satu bilik dipanggil talak fast track. Talak fast track. Saya ingatkan ada SPM fast track je, ni talak fast track. Dulu mak, orang nak talak ni dia 6 bulan kena lalui prosedur. Daripada satu bilik, lepas tu akhirnya baru cerai. Kadang-kadang tak jadi cerai, tak yalah, penat lah, kata kan. Nak sampai 6 bulan tu penat. Akhirnya tak jadi. Sebenarnya itu dia punya tujuan buat lambat tu, supaya dipertahankan rumah tangga. Hari ni tak mak, pergi je. Awak nak cerai? Ya, saya nak. Awak nak? Okey, jom. Pergi. Tu, masa tu juga mak. Teruk tak teruk hari ni. Ini dia. Ini yang Syekh nak gambarkan macam mana kemodenan ni. Kalau kemodenan tadi sehingga membawa kepada mudarat ni, mudarat ni mak sebenarnya melahirkan generasi yang tidak ada pegangan, tidak ada kekuatan jiwa. Tidak ada pegangan, tidak ada kekuatan jiwa. Saya pernah tahun lepas sebelum PKP. Sebelum PKP mak, ada satu mesyuarat dengan timbalan pendaftar mesyuarat dengan ketua pendaftar Universiti Malaysia. Ketua pendaftar Universiti Datuk apa dah tak ingat dah. Jadi mak, waktu kami mesyuarat rasmi tu, mesyuarat. Selepas selesai mesyuarat yang kami bincang apa semua, ketua pendaftar ni mak, dia semua universiti dalam Malaysia ni duduk bawah dia. Semua universiti duduk bawah dia. Dia ketua pendaftar universiti dalam Malaysia. Jadi lepas waktu makan tu, saya duduk sebelah dia. Macam mana Datuk? Okey tak? Pelajar-pelajar saja mengorek-ngorek. Ustaz, kita masalah besar ni, dia kata. Kita ada masalah besar, dia kata. Sangat besar Ustaz. Yang dibicarakan tu mak, masa tu sebelum PKP. Cuba bayangkan, masa kami bincang tu sebelum PKP. Apa masalah Datuk? Ustaz, dia kata majoriti dan tak berapa persen, tak sampai 10% graduate universiti dalam Malaysia, pelajar-pelajar anak-anak kita yang graduate universiti dalam Malaysia tidak mampu
menguasai ilmu yang dipelajari. Anak-anak kita graduate universiti tak mampu menguasai apa yang dia belajar. Contoh, dia belajar bahasa Arab tapi dia tak menguasai bahasa Arab. Contoh, katalah dia belajar peguam, dia keluar jadi graduate peguam, dia tak menguasai ilmu peguam, ilmu guaman dia. Sampailah dia, katalah dia teruskan dunia peguam dia, lepas tu dia berjalan, sampailah beberapa tahun lepas tu baru dia menguasai. Namun dia graduate untuk menguasai ilmu tersebut tak ada. Tak kiralah apa sekalipun dia kata, baik sama ada pengajian Islam ataupun akademik, ini realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya sangat-sangat risau. Berbeza dengan Indonesia, Ustaz dia kata. Saya pergi Indonesia, kami berbincang dua hala di antara Indonesia dan Malaysia. Kita berbeza dengan diorang jauh sangat. Memang mak, kalau realiti yang berlaku pun, saya pernah pergi ke Indonesia, pernah buat kajian di Indonesia, dan saya pernah ke Thailand, saya buat kajian di Thailand. Memang sangat jauh kita. Realiti yang berlaku, kita tak mampu, anak-anak kita tak mampu menguasai apa yang dia belajar secara overall. Secara overall, tak kira lah kat mana, tak kat mana dia, apa yang subjek yang dia ambil. Jadi Datuk tadi kata apa? Ustaz dia kata berbeza dengan Indonesia. Indonesia dia kata, kalau katalah dia keluaran peguam tadi, dia menguasai peguam tadi. Kalau dia keluar bahasa Arab, dia menguasai bahasa Arab. Contoh saya sendiri, saya kata Datuk, saya pernah saya dulu saya belajar dekat Timur Tengah. Masa saya belajar Timur Tengah, masa muqabalah untuk tentukan kelas, alhamdulillah saya lulus naik tingkat 2, tahun 2. Terus direct tahun 2. Jadi masuk tahun 2 tu, sebelah saya ni ada seorang abang kat saya, akhirnya dia abang kat saya. Dia dia duduk, saya ingatkan dia duduk dekat Syria tu dah 4 tahun ke 5 tahun. Sebab kami duduk berdua tu, dia bercakap dengan Syekh dengan bahasa Arab dia, macam orang dah lama sangat dah, siap berhujah berapa semua sekali ya. Jadi sampailah satu hari, semakin lama saya semakin rapat dengan dia. Saya tanyalah, abang berapa tahun dah duduk kat sini, kat Syria? Dia kata aku ni barulah, dia kata baru masuk. Bila saya tanya bila dia datang, cuma beza flight dia, saya flight malam, dia flight pagi, siang. Beza tu je. Tapi dia datang dalam keadaan dia menguasai betul bahasa Arab, dia boleh cakap bahasa Arab apa semua. Ini masalah. Bagaimana keadaan? Jadi saya tanya, apa pandangan Datuk tentang situasi masalah ini? Kenapa boleh jadi macam tu? Dia kata bila dia tengok masalah tadi, dia cuba kaji, dia lihat dan teliti balik. Dia kata masalah satu, anak kita ni duduk dalam zon selesa, terlalu selesa. Dia kata berbeza dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ni bila dia nak pergi belajar, sampai ke, bukan semua tapi peratus yang sangat tinggi, dia orang susah. Yang senang adalah dia kata, tapi biasa yang senang ni tak jadi manusia, yang rosak juga. Biasanya yang susah ni, dia nak pergi belajar, dia terpaksa satu hari tu ada sebahagian masa dia belajar, sebahagian lagi dia kerja. Dia kerja, dia terpaksa kerja. Dan berjalan ratus kilo, beratus meter kerana nak pergi kelas. Kita kat Malaysia tak ada. Anak-anak universiti kita pergi kelas naik apa mak? Naik kereta. Paling-paling pun naik motor. Naik kereta, lepas tu naik motor. Lepas tu motornya pun lagi hebat daripada pensyarah. Kan anak-anak kita. Lepas tu belum lagi duit, dia main order je. Assalamualaikum mama, duit habis kan. Lepas tu 3 bulan sekali, mama ini punya spender dah habis. Dia kata kan, apa kau makan swadala kau? Kata kan, swadala pun dia telefon mak dia, mak ni teruk anak kita. So selesa, sangat-sangat selesa hari ni. Jangan kata nak cerita pasal perigi, nak cerita pasal basuh baju sendiri, tak ada semuanya. Memang kita tak tolak kemodenan, tapi apa hasilnya? Inilah realiti yang berlaku pada anak-anak kita hari ni. Akhirnya anak-anak kita tu jadi orang yang tidak ada jiwa besar, tidak ada jiwa yang kuat, dan tak mampu untuk mempertahankan apa yang ada pada dua tangan dan mengambil keputusan yang penting aku lepas daripada masalah. Ini berlaku mak. Konon-konon nak lari daripada satu masalah, rupanya mengundang 1000 masalah. Dan hari ni kalau kita kaji balik mak, realiti yang berlaku dalam masyarakat, kenapa banyak sangat orang, persen yang terlalu tinggi orang bunuh diri hari ni. Betul tak? Terlalu tinggi persen orang bunuh diri. Kenapa mak? Kenapa berlaku? Tak apa mak, nanti kita pergi Palestin. Kenapa jadi sedemikian mak?
Dia tak mampu nak mengawal, nak berdepan dengan kesulitan, kepayahan jiwa. Jiwa dia tak besar. Tak tahu nak cakap lah, mak. Sebabnya bagi saya anak-anak ni dia hantar Palestin tu je, duduk besar kat sana, mak. Baru dia pandai berdikari. Sifat berdikari tu tidak tak ada. Tapi salah mak ayah jugalah. Mak pernah dengar ayat ni tak? Saya dah dengar ayat ni, mak. Saya dah dengar ayat ni. Apa ayatnya, mak? Saya ni bukan apa, saya risau esok lepas kahwin macam mana isteri jaga dia. Aduh, saya kata mak risau anak tu, mak, sampai dia cakap macam tu. Saya dah dengar, mak, dengan telinga saya, mak. Anak tu bukan nak kahwin tu umur 13 tahun. Anak tu nak kahwin tu umur 27 tahun. Mak boleh cakap saya ni bukan apa, Ustaz, saya risau besok kalau dia kahwin, Ustaz, isteri dia kita tak tahu baik ke tak. Lepas tu pula nanti esok lepas kahwin macam mana lah isteri dia jaga dia. Saya risau. Saya tanya, Kak, anak akak lelaki ke perempuan? Lelaki, Ustaz. Habis tu yang akak risau, itulah saya risau. Saya rasa mungkin mak dia ni tersalah jantina kot. Tu, mak. Dia satu. Saya pernah jumpa pula, saya kata, Ustaz, sini ni lelaki pula, ni abang. Jadi kakak ni apa? Ustaz, dia kata kan, saya tahu salah saya, dia kata. Tengok ayat ni, mak. Saya tahu salah saya tak pernah rotan anak, dia kata. Sampai anak saya jadi macam ni. Saya tak pernah tegur anak. Jangan kata nak rotan, nak tegur anak pun tak, dia kata. Saya tak pernah tegur anak. Sampai anak tu, mak, tak boleh nak fikir tau. Belajar tinggi tapi tak boleh nak fikir jauh. Mak tahu, mak cuba bayang, saya datang satu. Apa masalah anak dia? Anak dia ni, mak, dia kerja Grab. Dia kerja Grab. Grab ni kalau mak kaji, dia banyak apa panggil? Banyak kelompok, banyak golongan. Banyak golongan orang yang dikategorikan dalam Grab ni. Ada orang yang memang dia tak ada sertifikat, dia tak ada ni, dan itu saja pilihan dia. Ada orang yang gini, ada orang yang begini. Banyak golongan. Kalau kita buat kajian kenapa Grab tu jadi pilihan, banyak golongan dan banyak sebab. Paling mudah hapus semua sekali. Tapi termasuklah satu golongan hamba Allah ni, mak. Cuba bayangkan, dia orang cerdik, orang pandai, orang boleh hidup dalam masyarakat kalau tengok apa yang dia belajar. Tapi, mak, saya tanya, entah ni duduk dalam Grab ni kan sampai bila, dia kata kan. Dah ada isteri, dulu tak ada isteri tak apalah, ni dah ada isteri pula, isteri nak bersalin, duduk lagi tunggu. Okey ke kerja dalam Grab? Tak okey. Cukup ke? Dah tak cukup. Memang tak cukup, dia kata. Sekarang Grab pula dah drop, kan. Lepas tu mak entah macam mana, mak makin tua, adik-beradik 3-4 orang masih belajar, tapi dia sanggup tunggu dekat dalam Grab tu lagi. Jadi bila saya tanya bapak dia pula kan, kenapa sampai macam ni? Kalau Ustaz, dia kata, saya pun cerita, saya bercakap, minta maaf, saya bercakap. Bukan apa bukan saya nak berkongsi, saya minta abang berkongsi. Macam mana abang, saya suka macam tu. Jadi akhirnya dia cakap, memang dia tak pernah rotan anak dia. Dulu masa kecil dia tak pernah rotan, dia tak pernah marah. Jangan kata nak rotan, nak marah pun tak pernah, mak. Apa yang kata, sampaikan orang tegur anak dia, dia marah orang tu balik. Dan anak dia tu sendiri pernah ada rekod, mak. Ustaz rotan anak dia tu, dia cekik ustaz tu. Bapak aku pun tak pernah rotan aku. Dia cekik ustaz tu, mak. Cuba bayangkan. Lepas tu saya tanya abang, okay, ni tengok balik, tengok atas balik. Kenapa abang tak nak marah? Tak nak marah anak, tak nak rotan anak kan? Dia kata sebab masa kecil dulu dia dah selalu kena rotan, dan dia dalam persepsi dia sampai ke anak esok dia tak nak rotan. Jadi dalam persepsi dia, dalam kepala dia, mak, sebab dulu masa kecil asyik kena rotan, dan dia tak nak lagi rotan anak. Jadi saya tanya balik, bang, abang tengok anak abang macam mana? Itulah dia rasa sedih lah dengan apa yang berlaku pada anak dia tu. Dan abang tengok diri abang, mak, abang yang kena rotan tu, yang dia kata dia tak nak rotan anak tu, mak, dia tu dunia ni, mak, bawah kawalan dia. Orang hebat,
Kalau saya sebut semua kenal. Orang yang sangat dikenali. Punca apa mak? Punca rotan. Tapi bila sampai pada dia rasa rotan tu mungkin satu benda yang tak baik, sehingga kan dia tak nak rotan anak dia. Tengok anak dia. Jangan kata dunia, anak bini pun dia tak mampu. Jangan kata dia nak tanggung bapak dia, nak tanggung mak dia, jaga adik dia. Bini dia tu pun tak tahu. Oh ya ke? Bila kita tanya ni macam mana? Oh ya ke? Macam tu ke? Muka hantar bacan. Baiklah muka saya yang Jawa ni. Aduh. Memang kan ke Jawa tak menarik pun. Orang tengok sedih lah mak. Tak, dia memang nampak macam membebel. Tapi saya rasa benda ni ada isi dengan apa yang kita bincang. Betul tak? Jadi mak mungkin zaman anak tu dah tak ada, tapi cucu cuba ingatkan anak-anak mak. Kena ingatkan balik. Letih je, biarkan. Biar anak tak suka. Tu sebabnya saya punya pegangan dua mak. Saya punya apa panggil? Falsafah. Falsafah. Saya punya falsafah mak. Yang pertama, biar anak menangis, jangan kita menangis. Tu falsafah biasa dengar kan? Saya pegang falsafah tu. Biar anak menangis, jangan kita menangis. Maksudnya apa? Rotan anak tu sampai dia nangis. Sebab besok kalau dia tak menangis, satu hari nanti kita yang menangis. Satu, falsafah saya yang kedua. Ni bahasa memang bahasa kasar. Sebab kalau tidak, saya tak jadi ahli falsafah. Biar kita babu dia mak. Kerana nanti besok kalau kita tak babu dia hari ni, besok dia akan babu kita. Tahu babu? Hadamkan dia. Faham tak mak? Kalau anak daripada kecil kita tak biasakan, ambil cawan basuh, ni ambil abah punya cawan, ambil basuh, pergi ambil cawan abah, pergi buatkan air, mak pergi tolong pergi basuh baju, pergi sidai baju. Memang satu angle kita nampak macam teruk betul rumah tangga dia kan. Semuanya anak dia. Kenapa sikit-sikit anak dia, sikit-sikit anak dia? Kan? Hari ni kalau kita jumpa keluarga macam tu, kita akan rasa buruk betul, pemalas betul bapak dia, pemalas betul mak dia. Hari ni kan, masyarakat ni pandangan masyarakat. Tapi mak, tengoklah satu hari besok, ada tak dia nak minta dengan mak ayah dia kopi? Tak ada, dia akan buat sendiri. Bila sampai kat suami dia, dia dah tahu suami dia balik, dia buat kopi. Sebab dia dah biasa dibabu. Tu yang dia katakan, biar kita babu dia hari ni, supaya besok jangan dia babukan. Tapi kalau dah daripada kecil, tak apalah, duduk-duduk mama buatkan air, mama pergi buat. Daripada kecil tu, tak apa mama basuhkan baju. Tak apa seluar dalam mama basuhkan. Tak apa. Tengoklah mak. Ni semua salah mak tak basuhkan. Umur 27 tahun cakap. Nak pergi kerja pagi, seluar tak gosok, mak tu kepil-kepil mata. Boleh bayang tak? Betul tak? Tak betul saya balik. Dia punya sistem dia macam tu. Bukan kita niat nak membabukan dia, tapi mengajar dia. Tu sebab kalau mak ingat lagi cerita yang saya kongsi. Ingat tak cerita tu? 4 orang. Satu hari lepas je kuliah duha, ada seorang kakak panggil saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak kongsi cerita dengan Ustaz." "Baik kak, silakan." Saya suka orang tu kongsi. Umur, saya panggil kakak, tapi umur dia dekat 80. Saya panggil kakak. Adik pun saya panggil kakak. Yang mak pun kakak, nenek, tok moyang pun semua kakak. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya ni rasa bersalah sangat dengan Allah. Itu saya rasa bersalah dengan anak-anak. Dia ada 4 orang anak, dan 4 orang anak ni pula," dia kata, 3 orang yang sangat besarlah kedudukan dia. Ada engineer, ada peguam, ada doktor. Kemudian dia kata dalam 4 orang ni pula, dan 3 orang yang berjaya ni, ada seorang lagi yang keempat bongsu ni pula SPM pun tak lulus gitu. Tak cantik. Sampai SPM, kata SPM pun tak cantik. Jadi kami ni, saya dengan suami saya ni, Ustaz, suami saya ada lagi, dia kata, saya dengan suami memang kami ingatkan anak yang keempat ni memang bawa sial dalam keluarga. Bawa sial. Dan memang setiap kali dia balik, kami memang tak boleh terima tengok muka dia. Sebab apa? Sebab 3 orang anak ni membanggakan kami, tiba ada satu. Cuba bayangkan mak, perjalanan kami macam tu. Sampai kami bila balik je, kami dah kurang senang ada anak tu kat rumah. Membuatkan kami macam terhiris. Tengok je muka dia terhiris, tengok muka dia terhiris hati dia kata.
Sampai pernah lah saya tercakap dengan dia. Dia kata, kau ni memang buat sial lah dah, keluarga tak ada keturunan. Kau tengok abang kakak kau kan, semuanya bagus-bagus, kau SPM pun tak lepas, dia kata. Jadi dia kata sampai satu hari suami saya kena stroke. Satu hari ustaz, dia kata suami saya kena stroke. Bila suami saya kena stroke, anak-anak ni semua balik lah. Balik, engineer balik, yang peguam balik, yang doktor balik, dia kata kan. Lepas tu yang tadi pun balik tengok jengah. Tak sampai sejam semua balik hilang. Tak sampai sejam balik hilang semua. Jadi dah hilang semua. Saya pun tinggallah berdua dengan suami saya. Masa tu tak rasa apa-apa lagi ustaz. Dah sampai satu peringkat saya ni, saya orang tua ustaz, jaga orang sakit. Orang tua jaga orang sakit, saya pula sakit. Dia sakit. Jadi sampaikan sakit, saya dah tak boleh bangun. Anak-anak pun balik semua tadi. Engineer balik, peguam balik. Masa tu baru saya rasa terhiris sangat. Yang anak ni, aku ni berhabis duit. Yang paling saya terasa ustaz, anak saya yang doktor ni. Cuba bayang, bukan doktor biasa, doktor pakar. Tapi bila dia tengok, dia boleh datang tengok saya dengan bapak dia je. Padahal kita berhabis ratus ribu ustaz. Ratus ribu duit saya dengan suami habis sebab nakkan dia jadi doktor. Tetapi hasilnya sikit pun saya tak merasa. Patutnya awak sebagai doktor, awak lah orang pertama yang duduk jaga saya dengan bapak dia. Tak. Minta maaf lah mama on call. Tu ayat dia. Minta maaf lah mama on call. Ada pesakit balik lagi. Tapi dengan keadaan kami menangis ustaz, dia kata, tiba-tiba tercongok, dia kata, anak yang SPM tak lulus, anak sial tadi tu, depan pintu dengan beg dia. Dia kerja kilang dengan beg dia. Jadi saya tanyalah dengan dia, yang kau ni balik kenapa? Dia kata dengan berbeg-beg apa semua. Saya dah berhenti kerja mama, dia kata, saya nak jaga mama dengan abah. Menangis saya dengan suami masa tu, Masya Allah, dah rasa bersalah sangat dengan Allah SWT. Rupanya hikmah besar, ada je seorang anak yang belajar, yang hidupnya tak berjaya. Rupanya inilah Allah hantar untuk jaga kami. Dia berhenti kerja full time, dia jaga kami. Yang bawa, itu sebabnya kejayaan anak itu bukan letak pada kedudukan, bukan pangkat, penghormatan, tetapi bagaimana anak tadi balik jaga mak ayah. Itu satu. Lepas tu mak ayah pula, jangan bila kata satu anak tu tak menonjol, tak hebat, tak dihormati, tak dibanggakan, kita rasa, oh anak ni anak sial. Sebab kita tak tahu perancangan Allah. Dan realiti yang berlaku pada hari ni pun, anak yang berjaya, dia tak akan jaga mak. Katalah saya ni seorang doktor, mak gaji saya sebulan 47,000. Pakar, pegang, sakit perut mak sakit perut, saya pegang perut mak, elok. Mak sakit telinga, saya sentuh je telinga mak, elok. Pakar, doktor pakar. Mak rasa kalau mak sakit, saya jaga mak tak? Saya rasa mak dah tua nanti, rasa saya jaga mak tak? Mak dah tak boleh bangun, saya cuci berak mak ke? Saya banyak duit, jadi saya boleh upah orang. Boleh tak upah orang? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau anak tu, sentuhan anak tu lebih afdal. Anak tu sendiri yang cebokkan, anak tu sendiri yang gendong, anak sendiri yang pikul. Sebab redha Allah itu datang daripada redha dua ibu bapa. Dan redha ibu bapa tu, dia bukan tengok pada duit, dia bukan tengok pada nurse, bukan tengok orang jaga kita, bukan 10,000 bulan-bulan kita tanggung mak ayah kita. Dia nak tengok sentuhan anak tadi tu. Sentuhan anak tu yang datang. Akhirnya baru datang redha ibu bapa. Dia kata, ustaz, dia kata, saya menyesal, saya rasa salah sangat dengan Allah. Selama ni saya lawan takdir Allah. Takdir Allah, rupanya takdir Allah itu jauh lebih baik. Memanglah Allah Ta'ala tahu. Tak payah kata jauh lah. Kalau anak tadi tak balik pun mak, cuba bayangkan kalau anak 4-4 tu berjaya. Sombong tak kita? Kat situ je pun dah cukup dah. Kenapa? Setiap ada madu, ada racun. Setiap ada madu ada racun. Kenapa mak? Kenapa? Bila ada madu mesti ada racun. Allah mesti datangkan racun. Tak ada manusia yang hidupnya sihat terus. Kalau sihat terus mak, dia jadi apa mak? Fir'aun tu tak sakit. Tu sebabnya kalau kita faham betul-betul konteks hidup kita mak, ya Allah, terima kasih sangat ya Allah Kau bagi aku sakit ya Allah. Terima kasih sangat-sangat ya Allah Kau bagi aku susah. Yang daripada awal tadi, nampak tak mak? Yang selama ni mak bising pasal lift rosak tu kan, mak nampak tak apa hikmah dia? Jangan nak bebel-bebel lift rosak lagi lepas ni, kan? So terima kasih. Rasa terima kasih mak pada Allah kerana masih lagi pakai mesin basuh lama.
Yang ada 2 lubang tadi kan Mak kan. Terima kasih ya Allah kau bagi aku kan. Setidak-tidaknya aku masih bergerak angkat baju, masih lagi berpeluh, masih lagi tu. Berapa ramai orang stroke tak boleh bergerak sebab pakai mesin basuh otomatik. Apa Mak? Siap pengering lagi. Tak ada. Sekarang dia tak pakai mesin dah Mak. Orang bawa RM1 aja pergi kedai. Campak aja baju kat dalam tu, tekan sambil main handset. Lepas tu dah kering balik. Tak payah jemur, tak payah apa Mak. Campak je. Lepas tu besok bila dia terbebek tak boleh nak tu, kena stroke, dibising pula. Okey, seorang penyair menyebutkan mereka bersenang-senang dengan angan-angan khayalan, sedangkan segala pemberian adalah ujian. Mereka mendakwa telah mengharungi lautan dugaan, sesungguhnya mereka berlumpur bertemu ujian. Ni nampak ni Mak. Ni seorang penyair kata apa? Mereka bersenang-senang dengan angan-angan khayalan. Apa maksudnya Mak? Kita rasa macam kita ni, bahasa mudah faham. Kita ni rasa kita ni dah baik. Rupanya yang kita rasa tu tak lebih hanya khayalan. Padahal masih belum baik. Itu maksud dia. Sedangkan segala pemberian adalah ujian. Yang dikatakan baik itu bila tika mana telah diuji. Nak kata baik tak baik tu mesti diuji dulu. Bukannya kita rasa kita baik, sedangkan baik itu belum diuji. Jadi dia rasa diri baik itu tak lebih hanya sekadar khayalan. Mereka mendakwa telah mengharungi lautan dugaan, sesungguhnya mereka berlumpun bertemu ujian. Apa maksudnya Mak? Dia sibuk, dia kata diuji, dia susah, dia payah, dia apa semua, tapi padahal ujiannya belum sampai. Itu sebabnya kalau kita tengok pada syair ni, hari ni kita hidup dalam keadaan dipenuhi dengan angan-angan semata-mata sampai tahap kita rasa kita baik pun sebenarnya angan. Sebab apa? Ujian tadi sebenarnya belum sampai. Ujian tahu tak? Kesusahan, kepayahan, keperitan, kejeritan, tangisan, itu semua tu, bila benda tu belum sampai je, saya ni apa ujian yang saya belum tahu, semuanya saya dah rasai. Amboi. Tapi bila datang ujian, dia yang tergolek-golek dulu Mak. Sebab apa? Rupanya ungkapan tadi hanya khayalan. Sesungguhnya benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ta'isa abdud dinari, ta'isa abdud dirhami, ta'isa abdul qutaifah. Rawahu Bukhari, Sahih Bukhari Mak. Celakalah orang yang hidup menjadi hamba abdi dinar, celakalah orang yang hidupnya menjadi hamba abdi dirham, celakalah orang yang menjadi hamba kepada pakaian. Ni orang yang menghabiskan hidupnya semata-mata untuk dinar, dirham dan juga pakaian. Boleh, tapi hanya semata-mata. Itu sebabnya penting dalam hidup ni kita perlu ada sifat zuhud. Sifat zuhud ni apa Mak? Bukan sifat zuhud ni dicompang-camping, buang duit, buang kereta, buang itu, buang ini. Tak. Ambil dunia tak lebih hanya sekadar keperluan dan tujuannya akhirat. Dan apa yang dilakukan, harapannya satu, iaitu harap Allah suka dan Allah redha, dan tak nak Allah Ta'ala marah. Itu je dia punya ungkapan mudah. Bukan tak boleh ambil dunia, tapi dunia tadi hanya sekadar keperluan dan untuk akhirat. Dan apa yang dia buat tadi tak lebih hanya sekadar mengharapkan Allah redha. Allah redha tak? Allah suka tak? Allah Ta'ala tak suka, ditinggalkan. Allah suka, dia buat walaupun pahit. Sebab kita ada akal, dan akal kita dilengkapi dengan itu penting ilmu. Jangan diukur ataupun dinilai, ditimbang sesuatu itu dengan kacamata nafsu. Kalau dinilai dengan kaca nafsu itu yang tu tak cukup, ni tak cukup, apa tu tak boleh, ni tak boleh, semua tak boleh. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Nanti kita masuk insya-Allah bagaimanakah cara saya hidup untuk Islam. Jadi kesimpulannya Mak, iaitu dalam perbicaraan hari ini, kemodenan tu boleh, tetapi syaratnya jangan sampai dia mendatangkan mudarat dan betul-betul membawa manfaat. Jadi mudarat ni banyaklah, luas. Jangan mudarat pada sakit kita, kerosakan kita, sampaikan hilang pembinaan jiwa tu pun satu kemudaratan, hilang pembinaan jiwa, kekuatan jiwa tu. Sampaikan anak tadi tak ada kekuatan langsung, sekejap Mama hari ni kereta rosak,
Pergilah naik bas. Padahal LRT depan tu je. Tahu apa mak? LRT ke komuter ke apa benda? MRT. MRT depan tu. Naiklah MRT. Alah tak boleh lah, dia kata kan. Tak pandai lah, takut lah, sesat lah, nanti orang colik lah. Padahal umur dia masa tu 27 tahun. Tak siapa yang nak colik, yang tak teringin orang nak colik kau, kata. Cuba bayangkan. Ada tak mak macam ni? Ada, ramai. Sedih lah mak. Kan, turun, pergi. Mak tunggu dalam kereta, anak pergi beli buah. Bagaimana beli buah, depan mak dah berhenti, depan kedai buah tu berhenti. Pergi beli buah. Tak nak lah, takut lah. Potong je telur dia tu. Wallahu ta'ala alam. Seminit tu untuk sebarang persoalan dipersilakan mak. Tak ada. Balik ni. Bebel bagi ni. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.